Isu kolej kediaman di universiti-universiti awam yang terhad di negara ini perlu diambil berat dan dipandang serius oleh pihak bertanggungjawab. Jika tidak ditangani, ia mampu menambah bebanan golongan itu tatkala terpaksa fokus kepada pembelajaran tetapi dalam masa sama terpaksa membazirkan masa untuk mencari tempat tinggal yang kondusif serta selamat diduduki. Mas Zarif Zafri Aziz Desa ada perinciannya. Umum mengetahui penyediaan kolej kediaman kepada pelajar diberi keutamaan kepada pelajar baru tahun 1. Ia membolehkan mereka membiasakan diri di tempat pembelajaran yang baru sebelum memasuki tahun kedua yang mana mereka perlu mencari kediaman sendiri. Namun timbul permasalahan, kekurangan kolej kediaman di universiti awam lalu memaksa kelompok itu menyewa di luar kampus dengan kadar yang tinggi. Memang akan menyusahkan lah, lagi untuk mereka yang tinggal berjauhan daripada kolej, terutamanya lagi yang untuk tinggal di Sabah dan Sarawak. So jadi mereka main sini, mereka nak naik flight, lepas tu untuk cari tempat kediaman tu, bayangkan kalau tak ada tempat kediaman nak kena sewa pula dari jauh pada universiti. So akan makan lagi banyak duit lah. So kesian lah kat mereka, kena pakai lagi banyak duit. Jadual pun padat dari pagi sampai petang. So hanya malam je free. Jadi saya rasa nak buat part time job pun tak sempat, and kita orang berbelanja pun bergantung dengan duit parents. Lain-lain kalau parents yang dari keluarga yang B40 lagilah membebankan lah sebenarnya. Jadi saya harap owner rumah sewa boleh bertimbang rasa dan rendahkan sikit kadar penyewaan. Ekoran itu ada di kalangan pelajar terpaksa menyewa beramai-ramai di sekitar universiti bagi meminimumkan bayaran sewa. Tanpa disedari, situasi tersebut juga mengundang risiko keselamatan kerana tinggal bersesak-sesak di dalam ruang yang terhad. Universiti Malaya UM misalnya, terdapat 12 kolej kediaman yang boleh menampung 12,000 pelajar, namun pelajar prasiswazah terdapat 18,000 orang. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajarnya, Profesor Dr. Sabri Musa berkata, isu kolej kediaman ini antara lain juga berpunca daripada pelajar senior yang mencari kediaman alternatif di saat akhir. Jadi mereka dalam dilema sama ada untuk terus mencari tempat sewa di luar sana ataupun menunggu sehingga kekosongan itu ada. Dan kekosongan itu mungkin akan dapat diketahui setelah seminggu atau 2 minggu pelajar baru masuk, bukannya lebih awal. Jadi bila mereka dah datang ke sini tanpa kepastian sama ada dapat kolej atau tidak, rumah sewa pun tidak dicari, itu yang menjadi dilema. Penetapan kriteria tertentu bagi pelajar untuk layak mendapat kemudahan kolej kediaman dilihat satu kaedah yang adil dan ia telah pun dipraktikkan di semua universiti awam di negara ini. Menangani isu ini melibatkan semua pihak, bukan universiti saja, tapi pihak yang stakeholder kita, KPT sendiri memang tidak mencukupi. So kalau boleh kita perlu membina lebih asrama tambahan. Sementara itu, Gabungan Pelajar Semenanjung Malaysia GPMS mencadangkan agar pihak universiti mengambil langkah menyewa kediaman di luar kampus bagi menampung kapasiti pelajar yang menghadapi kekangan tempat tinggal. Di mana mungkin sekiranya pelajar ingin menyewa rumah sewa tersebut, maka perlu melalui pihak universiti. Dan universiti mungkin membuat kontrak dan sebagainya dengan pihak penyewa rumah tu, di mana mungkin universiti menyewa, orang kata 3 tahun atau 4 tahun kontrak tersebut, di mana universiti mengeluarkan deposit kepada penyewa tersebut untuk disewakan rumah itu kepada pelajar. Dan pelajar pula perlu melalui pihak universiti untuk mendapatkan rumah sewa tersebut. Dan juga ini juga bagi saya dia akan meringankan beban pelajar untuk membayar deposit. Tambahnya, pihak universiti dicadang untuk memberi subsidi kepada pelajar yang tinggal di luar kampus bagi meringankan beban kewangan. Saya rasa mungkin pihak KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk mereka membuat satu aplikasi. Seperti kalau kata kita sekarang nak booking homestay, so kita buka Airbnb. Jadi mungkin pihak KPT boleh wujudkan satu sistem ataupun satu software di mana boleh diakses oleh semua pelajar. Tak kira lah dia belajar di universiti apa, dia buka contohlah, macam saya ambil contoh USM. Jadi pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di USM, dia boleh lihat kediaman yang berada berdekatan dengan USM dan berdaftar dengan USM. Maksudnya penyewa tersebut berdaftar dengan USM untuk menguruskan
proses kemasukan pelajar itu ke dalam rumah sewa tersebut dan menyebabkan kita pelajar tersebut boleh kontak dengan PIC yang akan menguruskan bahagian rumah-rumah sewa ini dan memudahkan lagi proses dan tidak orang kata apa, tidaklah pelajar tersebut datang ke universiti kemudian tiada penginapan dan sebagainya. Beliau turut menggesa Kementerian Pengajian Tinggi KPT memperuntukkan bajet khas bagi membantu universiti awam menangani isu berkenaan. Isu membabitkan Kolej Kediaman Pelajar perlu diatasi dengan lebih proaktif di mana penyelesaian terbaik dari pelbagai pihak perlu dicari tanpa memberi tekanan tidak wajar kepada golongan terbabit yang perlu fokus kepada pembelajaran. Begitu juga dengan keprihatinan pemilik tuan rumah sewa dalam mengenakan kadar sewa yang berpatutan dan tidak membebankan. Semuanya dalam memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi pemangkin masa depan negara ini terus terjamin. Zahri Zafri, Aziz Desa melaporkan.